Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sembang Kopi. So, untuk segmen kisah seram kita pada video kali ini, ada lagi beberapa kisah seram yang pada aku menarik kerana ianya berlaku di hostel ataupun asrama di salah satu universiti di negara kita. So, tanpa membuang masa lagi guys, jom aku story. So guys, untuk kisah yang pertama ni dikirimkan oleh pengirim kita yang aku gelar dia sebagai AB. Di mana AB ni waktu tu sedang melanjutkan pelajaran di salah satu universiti di negara kita yang tidak diberitahu di mana lokasinya. So waktu kejadian ni berlaku, masa tu musim cuti. So ramai sebenarnya orang-orang di asrama ataupun di blok asrama dia yang balik ataupun pulang ke kampung. Di mana mungkin rumah AB ni jauh daripada college dia. Jadi dia tak balik lah. Dia ambil keputusan untuk stay sebab dia kata cuti tu hanya seminggu. Jadi dia kata di hostel dia ni memang banyak sebenarnya cerita-cerita, bunyi, penampakan benda-benda halus ni. Cuma dia tidak berpeluang lagi ataupun dia tak pernah mengalaminya sendiri. So pada malam gangguan ini berlaku, di mana waktu tu jam telah pun menunjuk lebih kurang pukul 3 lebih pagi. Waktu tu AB ni baru je lepas main handphone ataupun main game di telefon dia. Waktu tu dia dah ngantuk, and then dia pun tutup telefon dan dia cuba tidur lah. Dan waktu dia tengah cuba pejamkan mata untuk tidur ni, dia ada dengar satu ataupun ada dengar ketukan sebanyak 3 kali di sebelah telinganya. Sebagai contoh aku bagi macam mungkin macam tu lah kot. Dia kata sebab dinding dia tu kayu ataupun papan lah. Jadi kalau orang sebelah ketuk, memang orang kata kita boleh dengar lah benda tu kuat. Dia dengar ada 3 ketukan yang macam aku cakap tadi di sebelah telinga dia. Waktu tu dia tengok jam dah pukul 3 lebih pagi. And then dia kata mungkin ada orang yang tak balik duduk di bilik sebelah dia tu. Jadi dia just tak layan lah sebab dah pukul 3 lebih pagi kan. So dia pun pejamkan mata dan cuba untuk tidur lah. Dan dia dapat tidur macam biasa, tak ada gangguan selepas itu. Cuma dia kata besok paginya apabila dia bangun daripada tidur, dia nak pergi menuju ke bilik mandi. Dia cuba ketuk pintu bilik sebelah tu dan cuba buka, tapi kunci. So dalam fikiran AB ni, mungkin student yang duduk di bilik sebelah ni dah keluar lah outing ke, ataupun dia masih lagi tidur ke, dia tak pasti. Cuma dia kata bilik berkunci lah. Jadi dia balik semula. Lepas dia mandi, dia lalu bilik tu pun, bilik tu sama, pintunya tertutup. And then dia masuk ke bilik dia. And then sebabkan waktu cuti, jadi dia pun mungkin study sikit kat bilik dia. And dia terfikir untuk contact ataupun WhatsApp lah kepada student yang duduk di bilik sebelah ni sebab dia kenal. Jadi dia tanyalah dekat pelajar ni, di mana ada orang tak yang stay dekat bilik kawan dia ni, sebab dia dengar kan ada ketukan tu kan. And then kawan dia ni cakap macam kau biar betul, dia cakap kan. Sebab bilik yang sebelah ni ataupun bilik sebelah bilik dia ni, budak tu tinggal seorang, pelajar tu tinggal seorang, dan dia dah balik ke kampung. Dia cakap tak ada orang tinggal di bilik tu. Mungkin selama seminggu lah sebab dia balik kampung seminggu. Tapi yang menjadi tanda tanya kepada AB ni, siapa yang ketuk dinding dia tu waktu pukul 3 lebih pagi tu? Adakah orang ataupun benda-benda halus contohnya? Sebab dia tak pernah mengalaminya pun. Cuma dia kata malam tu dia hanya dengar bunyi ketukan tu. Mungkin benda tu nak ambil attention dia ke, ataupun nak memberitahu keberadaan dia di hostel tu. Kita pun tak tahu. So guys, untuk kisah seram kita yang kedua ni,
dikirimkan oleh pengirim kita yang aku gelar dia sebagai Shasha. Di mana Shasha ni dia menyambung pelajaran di salah satu universiti ataupun college di negeri Terengganu. Cuma college mana dia tak bagi tahu, dan dia cakap benda ni berlaku di hostel tempat dia menginap lah. Dia cakap waktu tu hari Khamis, di mana Jumaat dan Sabtu adalah hari cuti bagi negeri Terengganu. Jadi dia cakap esok tu cuti lah kan. Waktu tu dah pukul 12 lebih malam. Di hostel dia ni diberitahu dia dibahagikan mengikut section, di mana ada satu pintu besar di hadapan, dan di dalam pintu tu akan ada 4 pintu bilik dan juga 1 bilik air. Maknanya untuk section sini yang 4 bilik ni akan guna 1 bilik air ni, dan section lain ada bilik air dia sendiri. Macam tu lah kot. Jadi dia bagi tahu waktu tu dia tinggal di asrama ataupun hostel dia ni hanya 6 orang lah. Jadi dia pun termasuk diri dia 6 orang. So malam tu dia kata pukul 12 lebih, kawan-kawan dia ada yang study, ada yang dah tidur pun. So dia kata dia nak pergi ke tandas. Jadi dia melalui satu pintu bilik yang berada di sebelah bilik dia. Dalam perjalanan nak ke bilik air ni, dia nampak yang pintu bilik kawan dia ni terbuka sikit tau. Jadi di belahan pintu tu dia nampak ada satu katil bujang. Dan di atas katil bujang ni ada satu perempuan berbaring dan juga satu perempuan sedang duduk. Maknanya mungkin tengah berbual ke macam tu lah. Tapi dia kata antara dua-dua ni macam senyap je kan. Dan dia nampak waktu tu lampu bilik buka. Dan dia nampak ada 2 orang tu, cuma dia tak adalah tegur ke apa. Dan dia terus ke bilik air. Dan waktu dia balik ke bilik dia ni, dia pun kira kawan-kawan dia, dalam 4 bilik tu dia ada 6 orang je. Jadi dia kira waktu tu dalam bilik dia ada 5 orang. Maknanya seorang tak ada. Dia cakap, habis sebelah lagi 2 orang kan, siapa? Dia tak berani untuk tengok. Sebab dia kata siapa 2 orang kat sebelah tu. Kalau seorang kat sebelah mungkin lah, sebab dia 6 orang kan, 5 kat sini, sebelah ada seorang. Tapi kat sebelah ada lagi 2 orang. So dia cuba tak nak pergi balik ke bilik tu. Cuma dia kata mungkin lah kawan dia ni bawa kawan daripada section lain ke lepak bilik dia, sebab besoknya cuti kan. Jadi dia cakap okey, dia pun tidur macam biasa malam tu. Tak ada apa-apa gangguan yang berikutnya. Cuma dia cakap pada hari Sabtu tu petang, selepas dia naik makan tengah hari, dia perasan yang kawan dia yang bilik sebelah ni balik daripada satu tempat lah, dengan bagnya, dengan barang-barang. Lepas tu waktu tu ada ibu kepada kawan dia ni tolong angkat barang lah. So dia kata, kau daripada mana? Dia cakap macam tu. Aku keluar lah, dia cakap. Oh iya ke? Rupanya kawan dia ni bukan orang Terengganu, jadi dia orang luar. Jadi kawan parents kawan dia ni datang untuk ambil kawan ni menginap di luar. Macam tu lah. Jadi dia kata, engkau pergi daripada hari apa? Dia cakap. So kawan dia ni cakap yang dia pergi pada hari Khamis petang tu, dia dah keluar dah. So si Shasha ni dah pelik lah, petang tapi malam tu aku nampak kau kat bilik, dia cakap. Kawan ni cakap, mana ada orang, bilik aku berkunci kot, dia cakap macam tu. Kau biar betul? Ya, dia cakap. Tu Shasha ni lagi lahiran kan, sebab dia nampak malam tu bilik kawan ni terkuak sikit, maknanya pintu tu terbuka sikit. Tapi yang kawan Shasha ni cakap, dia buka masa dia balik ke hostel ni, dia buka pintu dia berkunci. So menjadi tanda tanya kepada Shasha tu dan kawan dia ni. Dan waktu tu ibu kepada kawan Shasha ni cepat-cepat macam putuskan lah ataupun matikan air lah kan. Dia macam cakap, okey dah, tak payah fikir lah. Adalah tu, dia cakap macam tu. So dia kemas. So bila dia dah tahu cerita macam tu, dia jadi seram lah kan. Dan malam tu dia kata dia susah juga nak tidur sebab memikirkan siapa yang berada di bilik sebelah tu. Kalau kisah yang pertama tadi hanya ketukan, dia tak nampak apa-apa. Kisah yang kedua ni, dia nampak ada orang dalam bilik tu, berdua. So, korang rasa siapa? So guys, untuk kisah yang ketiga ni dikirimkan oleh pengirim kita yang boleh kita gelar dia sebagai Mirul. Lelaki lah, dialami oleh lelaki. Dia kata waktu tu dia ni
study di salah satu universiti yang terletak di Kuantan. Kuantan Pahang lah. Cuma college mana dia tak cakap dengan aku. Cuma dia kata benda ni berlaku di classroom dia. Waktu tu sebenarnya dia ni ada presentation yang tak dapat dibuat pada kelas siangnya. Jadi lecturer dia ada hal, lecturer dia buat pada belah malam. Jadi benda tu berlaku dalam pukul 8 lebih macam tu. Dia kata dia masuk ke kelas macam biasa, and then kawan-kawan dia pun dengan baju cantik-cantik lah kan, dengan dia punya blazer dan sebagainya. Dia kata benda tu berlangsung dalam lebih kurang sampai pukul 10. Sebab lecturer dia tak nak habis terlalu lambat. Sebab ada pelajar perempuan, ada pelajar perempuan yang masih nak balik kan. Sebab diorang waktu tu dah sem yang keempat ke yang ketiga. Jadi dah duduk di luar asrama. Jadi nak balik ke diorang punya rumah sewa lagi. So jauh lah kan. So diorang decide untuk habis pukul 10. Lepas pukul 10 tu diorang bersurai lah. Cuma dia kata waktu perjalanan dia nak balik ni, dia terberhenti. Sebab dia kata alamak, blazer aku tertinggal dalam kelas. Sebab blazer dia ni lepas dia buat presentation tu, dia sangkut dekat tempat duduk. Tempat duduk dia di bahagian boleh dikatakan belakang lah dalam classroom tu. Jadi dia kata alamak, aku nak pergi ambil kan. Dia cakap dengan kawan dia. Yang kawan ni pula nak cepat nak turun bawah. Dia kata nak pergi tandas. Aku tak pastilah kalau kat floor dia tu tak ada tandas. Jadi dia kata kawan ni nak cepat turun. Sebab yang tinggal seorang je kawan dia. Yang lain semua dah turun dulu. Dan tinggal kawan dia seorang. Dia kata oh aku nak buang air cepat ni. Dia kata tak tahan ni. So dia pun lari terus turun bawah. So dia kata nak tak nak dia memang kena pergilah balik seorang-seorang. So dia kata tak apalah. Sebab waktu tu floor dia banyak dah lampu dah tutup kan. Cuma yang buka mungkin lampu koridor. Yang classroom dia semua dah tutup lampu. So dia kata tak apalah, aku patah balik lah. So dia kata dia pun patah balik. Tak jauh pun daripada classroom dia sebenarnya, dia jalan tu. And then dia patah balik, dia tengok masa dia buka pintu, dia masuk daripada pintu belakang. Dia kata masa dia masuk tu, dia perasan dekat dengan whiteboard, maknanya kerusi barisan hadapan lah. Dia kata dekat kerusi tu ada satu susuk perempuan tengah duduk. Dia terberhenti juga time tu. Dia kata ada ke yang belum balik? Sebab pintu dua-dua dah tutup tau, bukan pintu tu terbuka. Jadi dia kata okey lah, tak apa. Untuk mengelakkan dia rasa takut, dia pun buka lampu kelas dia tu. And then dia nampak lah blazer dia. Tapi blazer dia waktu tu rupanya bukan di belakang pun. Dia sebenarnya dekat-dekat juga dengan benda tu duduk. Tempat benda halus tu duduk lah. So dia kata daripada belakang macam kawan dia yang bernama Mira tu. Sebab Mira tu seorang je yang rambut panjang, tapi dia ikat rambut dia. Cuma yang malam tu rambut dia macam terhurai tau ke belakang kerusi. So dia cakap dia cubalah panggil Mira tu. Sebab dia dalam perlahan-lahan dia cuba capai juga dia punya blazer kan. Nak tak nak dia kena dekat juga dengan benda tu. So dia capai, dia angkat, dia tengok okey betul. Dia pasti itu kawan dia yang bernama Mira tu. Jadi dia pun panggil, Mira, kau tak nak balik ke? Dah malam ni. Kau balik dengan siapa ni? Cakap gitu. And suddenly, susuk yang dia nampak tadi tu slowly pusing menghadap ke dia. Tapi bukan pusing badan, kepala saja yang pusing. Dan pusingan tu dia kata dia berada di bahagian bukanlah betul-betul tepi Mira tu ataupun benda tu. Dia berada di belakang. Jadi kepala benda tu pusing sampai 180 darjah ke belakang. And satu lagi, kepala kita sampai sini je, dia boleh sampai belakang. Dan dia cakap waktu tu benda tu pandang dia. Dia dalam masa yang sama dia tengah keliru. Macam mana kepala boleh sampai pusing sampai ke belakang macam tu kan. Dan dia terpandang muka benda tu. Dia kata muka confirm bukan kawan dia Mira tu. Dia kata, dan dia tak kenal pun siapa. Dan tiba-tiba benda tu senyum kat dia. Macam sengih macam tu tau. Sengih yang dia kata bukan senyum mesra, bukan. Dia senyum yang boleh kita katakan creepy. Dan dalam waktu dia senyum tu, waktu tu si Mirul dia dah nak lari dah sebenarnya. Tapi dia kata dia macam dia masih lagi dalam keadaan dia terkejut tau. Dia kaku sebab dua benda berlaku. Benda tu pusing ke arah dia tu, dia dah terkejut.
And then benda tu sengih. Dan benda yang membuatkan dia terus cabut lari adalah benda tu berbunyi. Waktu dia senyum tu dia macam bunyi macam tu. Meremang aku cerita. Aku baca tu pun aku dah meremang lagi cerita. So dia kata waktu tu dia terus lari sebab benda tu berbunyi kan. Dan benda tu bunyi berterusan. Dia lari, dia keluar ke bahagian koridor nak lari turun ke tangga. Dia kata anak mata dia nampak waktu dia keluar daripada kelas tu, di koridor tu ada benda tu berdiri macam menghadap ke dia. Dan dia kata benda tu macam macam tu. Dia pun terus lari turun bawah. Waktu dia tengah turun tu, dia rasa bunyi tu ikut dia kat belakang. Benda tu macam bukan makin jauh tau, benda tu macam dekat dengan dia selalu. Dan dia turun sampai bawah. Dia nampak kawan-kawan dia tengah berkumpul. Waktu tu mungkin nak tunggu dia lah sebab dia nak balik kan. So dia lari sampai dia kata sampai dia jatuh tangga lah. Dan sampai ke arah motor. Dia kata dengan kawan dia, jom gerak. Dia macam nak nangis tau. Gaya dia tu macam ya macam orang dalam ketakutan lah. Jadi kawan-kawan dia ni macam apa hal dia ni, apa hal dia. Kawan-kawan dia ada yang tengah isap rokok pun ada, tengah minum pun ada, tengah minum air biasa bukan minum yang bukan. Lepas tu ada yang tengah main game pun ada. So dia cakap, apa hal ni, kawan dia seorang jadi macam tu kan. So dia orang cepat-cepat semua start motor, gerak balik ke rumah sewa dia orang. Sampai ke rumah sewa dia, apa semua, kawan dia ni macam trauma tau. Dan dikatakan yang si Mirul ni sebenarnya dia demam. Dalam masa demam tak tahulah berapa lama, cuma dia kata dia demam selepas kejadian tu. Dan sampai kan kelas dia pun dapat tahu kisah ni daripada kawan rumah dia ni. Mirul ni cerita kan, kawan-kawan dia ni pun jadi takut. Dan selepas daripada tu lecturer dia kata lepas daripada tu Mirul ni cakap lecturer tempat dia pun dah tak nak dah buat kelas waktu malam sebab kisah tu dah viral kan, ataupun dah tersebar dalam college tu. Jadi untuk mengelakkan benda tu berlaku lagi, dia tak adalah buat kelas malam. So guys, aku nak tanya korang rasa benda tu apa? So guys, itu saja kisah untuk video kita pada kali ni. So guys, dalam tiga kisah ni aku nak tanya korang lah, mana yang paling seram? Korang boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. So kalau pada aku, pada pendapat aku sendiri, kisah yang terakhir lah, yang nombor 3 yang budak Mirul ni kena. Sebab waktu aku baca kisah dia dekat email pun meremang mulu Roma. Lagilah time aku bercerita kan. Sebab benda tu boleh pandang dia tu. And then benda tu boleh berbunyi pula. Aku tak dapat bayang lah kalau aku yang berada dalam situasi macam tu. Siap pengsan kot. So guys, kalau korang pun ada kisah-kisah seram yang korang rasa korang nak share dengan aku, ataupun gambar ke, video seram yang korang tertangkap ke, korang nak share dengan aku, korang boleh send ataupun korang boleh kirimkan melalui email. Email aku ada tinggalkan di ruangan description di bawah. So guys, kalau korang suka dengan kisah-kisah yang aku sampaikan kat korang, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang boleh bantu aku. Aku hargai sangat kalau korang boleh bantu aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng supaya korang tak terlepas apa-apa video yang aku akan update lagi lepas ni. So guys, itu saja untuk video kita kali ni. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.